segmen kisah seram. Para pendengar yang Brotherfy hormati sekalian, bertemu kita lagi di dalam channel The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brotherfy akan sambung lagi kisah Abang Jamil. Kisah dari episod 10 dan 11 daripada karya Rashid Salim. Dan kisah yang 10 ini bertajuk Bersantai dengan Kamal. Kisah Abang Jamil yang terkena gangguan ni sebenarnya sebuah kisah yang susah aku nak tulis dan kongsikan ke dalam grup aku. Sebab setiap kali aku nak gambarkan entiti tu, mesti kepala aku sakit. Aku diberitahu Kamal, aku sedang kongsikan pengalaman ni bersama pembaca aku. Makhluk yang dia beritahu aku tu, aku belum lagi nampak betul-betul real. Hanya Kamal saja yang melihatnya dalam mimpi. Kenapa kau share dengan pembaca? Kau tak takut ke? Kau pula yang kena ganggu nanti? Tanya Kamal. Aku share sebab aku cuba mendalami kisah-kisah perjalanan ni. Sekarang pun aku dah rasa terganggu pun, Mal. Setiap malam aku susah nak tidur. Aku terbayang juga makhluk tu yang kau cakap tu. Tapi tu cuma dalam tidur lah. Belum ada depan-depan mata lagi. Beritahu aku kepadanya di saat aku dan dia di warung di mana Pak Deris bekerja. Kali ni Kamal dan aku melepak dekat situ. Benda ni wujud, Syed. Tapi yang ganggu Abang Jamil tu, aku tak pastilah. Memanglah mula-mula aku syak polong. Tapi kalau polong, ia tak pelik macam tu. Siap menyerupai Abang Jamil pula. Kau jangan share pula kat pembaca kau apa yang aku cakap ni. Kan diorang ingat aku ni bomoh pula. Engkau ni Kamal, diorang dah tahulah yang kau ni cikgu. Diorang dah kenal sedikit latar belakang kau pun. Sebabnya kau selalu share kisah seram dengan aku. Dan selepas tu aku share pula dekat diorang. Lagipun diorang memang peminat cerita seram, ujarku kepadanya. Kamal sengih saja. Tak apalah kalau macam tu. Cuma kan Syed, apa yang kita lalui sekarang ni pelik sikit lah berbanding pengalaman aku masa aku ikut Pak Long aku berubat dululah. Ini sampai nak bunuh Lela. Memang tak masuk akal. Bagaimanalah keadaan dia kat wad tu? Agak-agak ada perubahan, ada percubaan nak membunuh orang lain tak? Kamal melahirkan kerisauan. Aku bakar rokok selepas menyisip secawan kopi panas. Aku tenung Kamal dan memikirkan apa yang dikatakan tu ada benarnya juga. Kesian aku pada Lela ketika itu. Begitu juga perkara yang menimpa Abang Jamil. Pembaca-pembaca aku pun turut kasihan di atas apa yang terjadi pada Abang Jamil tu. Namun begitu, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Semalam aku terdengar lagi suara tu, Mal. Aku rasa apa yang Lela cakap tu betul juga. Aku pun kena pergi berjumpa dengan psikiatri untuk tengok apa yang terjadi pada aku ni. Aku bimbang. Aku bimbang aku terkena penyakit skizofrenia ni. Yelah, suara-suara halus dan halusinasi, balasku kepada Kamal yang bersandar rapat pada kerusi. Boleh jadi engkau terlalu masuk dalam setiap cerita yang kau tulis tu, Syed. Jangan macam tu, Syed. Engkau perlu rehat dan jangan terlalu paksa diri. Mal, engkau pun tahu aku menulis untuk hidup. Kalau pembaca aku beli karya aku nanti, dapatlah aku menampung hidup, beritahu aku pada Kamal. Itu aku faham. Tapi berikan sedikit ruang pada diri kau untuk tenangkan diri. Bila kau terlalu fokus, nanti kau susah nak keluar dari dunia hayalan yang boleh bawa kau lebih jauh lagi. Aku pernah dengar juga ada penulis yang gila dan mental kerana obsesnya terhadap penulisan tanpa mempedulikan dunia nyata.
Tak boleh macam tu, Syed. Kamal menasihati aku. InsyaAllah, Mal. Aku melepaskan keluhan. Jadi, engkau confirm nak jumpa psikiatri? Aku ingat begitulah, balasku. Sebenarnya aku pun tak tahan dengan gangguan. Sebab sebelum ni, aku dihadirkan dengan beberapa insiden. Pertemuan dengan Mus, kelibat isteri aku sendiri, entiti depan pintu sliding door. Tu semua buat aku tak senang duduk, kau tahu tak? Bukan setakat itu saja. Kadang-kadang perasaan gemuruh tu hadir tanpa dipinta. Pernah lah, masa aku baca tentang fakta penyakit skizofrenia ni, dia tak bahaya, tapi boleh bertindak agresif bila mana terdapat tekanan dan kemurungan. Malah bisikan-bisikan tu akan mendesak untuk melakukan sesuatu yang di luar jangkaan. Lela pernah cakap dia selalu disuruh untuk bunuh diri. Tapi Alhamdulillah, Lela lawan dan tak miss makan ubat. Aku takut jadi macam tu, kau tahu tak? Esok Pak Long aku bertolak. Jadi kita akan cuba selesaikan masalah Abang Jamil dulu, okey? Okey. Tiba-tiba aku dapat call. Aku pun jawablah telefon. Hello? Hello. Ni tempat printing buku. Sampel cetakan buku dah siap. Okey, boleh tengok dululah. Aku pun menarik nafas lega. Buku untuk pembaca aku yang dah menempahnya akan siap tak lama lagi. Siapa yang call? Tanya Kamal. Kilang cetak. Buku seram aku akan dicetak lagi lah. Lega aku rasa. Baguslah. Aku booking satu lah. Kamal senyum. Okey, terima kasih. Aku bersantai-santai saja dengan Kamal. Episod kali ni aku tak kasih pembaca aku seram sangat, sebab mood kena relax juga. Dalam berkarya ni, Kamal kata jangan stres sangat, cool aja, supaya pembaca pun dapat tarik nafas. Buku buruk cetakan kedua aku akan dicetak. Jadi, jika diorang nak, aku harap dapatlah mereka hubungi aku nanti. Bukan senang nak buat pengumuman penting ni kalau tak buat teks panjang-panjang untuk tarik perhatian pembaca. Aku kena belajar marketing untuk bagi mereka tahu yang buku aku ni wujud. Cerita best kenalah kongsi. Okey, untuk tempahan buku buruk ni, anda boleh menghubungi Rashid Salim di nombor 017 919 3204. Brother Fai ulangi, 017 919 3204. Baiklah saudara, episod yang ke-11 ini bertajuk Aku Kena Ganggu. Apa nak jadi dah dengan Abang Jamil? Itulah yang merunsingkan fikiran aku. Isteri aku tanya apa yang buat aku macam kusut. Lalu aku katalah yang aku duk bimbangkan kesihatan Abang Jamil tu. Isteri aku beritahu yang aku pun patut risaukan keadaan diri aku juga. Yelah, aku jaga diri, tapi ada hal yang aku kena settlekan, maka aku kena tolong settlekan lah. Namun, seluruh badan aku sakit-sakit. Tak tahulah kenapa. Menurut bini aku pula, malam tadi, dia nampak aku menaip laju menulis cerita depan PC. Rupa-rupanya hanyalah kelibat. Sebab lepas dia perhati betul-betul, tak ada pun. Aku sedang tidur nyenyak di katil. Nampaknya seluruh keluarga aku sepertinya terkena gangguan yang aku sendiri tak tahu. Anak bongsu aku kerap menangis waktu malam. Katanya takut. Aku tak tahulah apa yang ditakutkan. Mulutnya beritahu, ada hantu. Aku katalah, mana ada hantu? Aku pujuk supaya kita perlu takut pada Allah saja. Aku tarik nafas sambil pandang wajah isteriku yang berkerut menampakkan kerisauan. Ujarnya, abang kena berjaga-jaga. Saya tak sedap hati lah bang. Pesannya kepadaku. Aku cakaplah, sekarang ni ada benda aneh yang rasuk Abang Jamil.
petang nanti Pak Cik kepada Kamal akan datang. Jadi aku kena pergi berjumpa dengannya. Tak lama selepas tu, aku dengar enjin motosikal depan rumah. Lalu horn pun dibunyikan. Aku pun pergilah jenguk. Aku nampak Lela sedang turun dari motor. Aku pun pergi menyambutnya. Kau Lela, ada apa? Soalku sebaik saja Lela berdiri depan pintu, wajahnya pucat. Syed, aku rasa sebab tak kena ni Syed. Aku datang sini sebab hanya menurut kata hati aku je. Kita semua dah kena ganggu dengan benda tu Syed, katanya. Benda apa yang kau masukkan ni? Aku garu-garu kepala pelik melihat ragam Lela. Kau jangan pura-pura tak tahu Syed. Benda yang dok rasuk Abang Jamil tu lah. Dia memerhatikan kita sekarang ni. Sebab setiap apa yang aku buat dekat rumah, aku rasa seperti diperhatikan aja. Lela nampak resah. Isteri aku berdiri sebelah aku. Masuklah dulu Lela, pelawak isteriku. Tak apa kak, saya cuma nak sampaikan hal penting. Saya mendengar suara tu berpesan supaya jangan masuk campur, ujar Lela menekankan ayat jangan masuk campur. Abang Jamil tu kawan kita Lela. Takkan kau sanggup biarkan dia dalam keadaan macam tu? Bagaimana pula dengan keadaan kita? Family kau. Apa kau tak rasa ke semua ni dah jadi huru-hara? Kau tak tanya Kamal apa yang berlaku dekat dia? Kenapa? Dia hampir kemalangan sebab benda tu tiba-tiba melintas depan keretanya. Macam mana kau tahu? Dia sendiri yang beritahu aku, balas Lela. Isteri aku pula terkejut. Abang, hantu nak bunuh keluarga kita ke? Entahlah, abang tak tahulah. Aku bingung. Lela datang hanya menyampaikan pesan yang sama, supaya jangan masuk campur. Abang cakap dengan siapa tu? Tiba-tiba keluar isteri aku dari ceruk dapur. Aku terpinga-pinga sendiri. Mana isteri aku yang berada dekat sebelah tadi? Mana Lela depan aku tadi? Laju aku gusuk-gusuk mata. Ya Allah, apa yang berlaku ni? Aku tertanya-tanya sendiri sambil meraup wajah. Aku rasa ada benarnya aku pergi jumpa dengan pakar psikiatri. Aku turut bimbang kalau keadaan aku memburuk. Halusinasi ni mengacau aku. Sekian, kita akan bersambung dengan episod yang seterusnya pada masa akan datang. Bye-bye.